jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ngungkit lagi. Ku pohonkan yang indah padamu untuk ku tatap. menawar satu. Oh, lagu tu memang nostalgia lah kan. Teringat konsert Exist dekat Stadium Melawati Shah Alam. Oi, memang legend. Guys, ini dia kita bawakan kepada anda dua orang artis legend sebenarnya ni. Artis legenda dua buah negara kita satukan. Podcast ini telah menyatukan dua orang penyanyi daripada dua buah negara. Nana Karia daripada Singapura dan kita satukan bersama dengan pasangan duet dia Ezzat Lazim. Betul. Untuk lagu Meski. Ini dia. Dan kita sangat-sangat terharu. Orang kata kedua-duanya dapat datanglah. Pertama kali ni berjumpa. Pertama kali guys. Pertama kali jumpa dengan dalam podcast pula tu. dalam podcast. Betul. Maknanya Dah jodoh kita kalau dekat dekat budi, Malaysia ni podcast ni sangat rare lah. Tak banyak lah media nak buat podcast ni sebab dia satu lagi dia berdurasi panjang. Tak ramai artis yang orang kata sudi nak kongsi cerita dalam masa orang kata yang sangat-sangat panjang ni. Jadinya kita jemput kedua-duanya untuk bercakap tentang lagu baru yang diorang ni rakam. Okey. Nana sebagai penulis lirik lagu Meski, dan Ezzat pula adalah orang kata penampilan Ezzat dalam lagu Meski. Mungkin kita nak tanya Nana dululah, bagaimana lagu Meski ni dapat tercipta, dapat idea untuk penulis lagu ni lah. Penulis lagu dan kenapa memilih Ezzat Lazim ni? Yang mana satu nak cakap dulu? Okey, saya ceritakan tentang lirik lagu ni dulu lah ya. Pasal masa saya tulis lagu ni memang berdasarkan cerita yang saya lalui lah masa IVF, melalui rawatan IVF yang kedua lah. Proses sebab saya dah bernikah daripada tahun 2015, belum dikurniakan rezeki zuriat lagi. So saya sudah cubalah berusaha nak mendapatkan zuriat. So IVF yang second procedure tu ada egg extraction surgery tu, saya kehilangan nadi lah. Nadi terputus selama nak dekat 10 saat gitu. So bila surgeon dah sedar, dia bilang kalau boleh jangan buat lagi lah surgery ni, ataupun rehat untuk setahun sebelum teruskan lagi. So saya nampak trauma suami saya yang kira facing dengan possibility yang saya tak ada. Jadi saya tak dapat bayangkan perasaan dia lah. Saya nampak dia macam tak lalu makan. Habis dia tak kasih saya lagi buat IVF procedure lagi. Langsung hampir sekarang dah kena ban lah. So daripada situ saya tulis lagu Meski ni sebagai macam, sebab saya nak kalau apa-apa jadi pada saya ni 9 tahun lebih tua daripada suami saya. So kalau apa-apa jadi pada saya nak diteruskan kehidupan. So saya nak teruskan hidup jangan tanpa sedih, so lagu Meski ni kira saya doakan sebagai satu doa. Saya tulis sebagai satu doa untuk dia teruskan kehidupan dia walaupun apa-apa yang terjadi pada saya. Meski kalau kita tak bersama lagi pun saya nak dia terus happy. Kalau ada jodoh kahwin lagi, macam itulah. So it sparks of satu perbualan yang amat sensitif antara saya dengan suami saya, tapi perbualan yang harus yang kita kena face reality yang saya ni mungkin akan pergi dulu sebab saya lebih tua dan possibility-nya dah ada, walaupun kita tak tahu lah kan jodoh kematian tu semua bukan kat di tangan kita lah kan, tapi I like to think that if I pergi dulu, saya nak dia happy, saya nak dia teruskan kehidupan. So lagu Meski tu saya tulis some sort like doa dan wasiat lah, macam itu. Ditulis semasa dalam hospital? Tak, saya dah keluar hospital. Dah keluar hospital. Saya tulis lagu tu dalam sebulan ke 2 bulan selepas kejadian tu. Sebab dah berbual, dah apa orang kata, dah share opinion lah dengan my husband, and
terus terang suami saya macam lelaki lah, susah nak berbual pasal kematian dengan isteri lah. You know, kan susah sikit. Ada memang itu. Tapi saya bukan paksa, tapi saya urge my husband to have a talk about it, you know, that we need to discuss this. And kita jadi apa-apa kalau jadi, kita prepared for it. Sebab benda-benda ni possible. Jadi kenapa pilih Izzat Lazim? Okay, Kenapa pemilihan tidak Izzat Zamani Lazim Slam? tu. Okay, apa istimewanya Izzat Lazim dalam lagu ni? Ini macam rezeki lah. Rezeki saya rasa, betul. Saya rasa ini adalah jodoh yang amat cantik sekali disusun. Sebab saya serahkan pemilihan penyanyi kepada producer saya, J-Bon. So dia buat pemilihan dan dia akan bilang lah nama ni. So bila dia sebut nama Izzat Lazim tu, memang saya nak lah. Sebab saya memang minat lagu-lagu Izzat dengan Exist kan. So dengan saya pernah nampak dia nyanyi live, saya amat apa orang kata, menitik beratkan tentang credibility penyanyi yang boleh menyanyi secara live. Sebab I'm a very much live performer. So bila producer saya sebut nama J-Bon tu, memang saya okay lah, best ni, memang confirm live mesti best ni lah, macam itulah kan. Memang minat sangat. So rezeki lah, rezeki. Bila kita first time interview dekat Zoom, melalui pertama kali kita jumpa tu, pasal kita record separately. Dia record dekat KL, saya record kat Singapore. Video clip pun sama, kita buat pakai green screen, then pakai all the effects. Pasal COVID, saya tak boleh travel, dia tak boleh travel semua, but kita nak gerakkan lagu ni. Jadi pertama kali jumpa tu Berita Harian interview lah. Berita Harian Singapura punya interview, jumpa kat Zoom. Dah cerita pada lagu ni kan, macam mana tercetusnya lagu ni. Lepas tu Izzat pula share, ceritakan Izzat. Okay. Cerita dia Izzat. Jadi Nana Karya ni jenis yang macam mana bagi saya rasa bagi orang Izzat ni? Okey lah, sebab kita pun baru berjumpa, boleh berbual secara yang betul-betul macam ni. Saya nak cakap lebih pun saya tak tahu pula kan. Tapi saya rasa tengok pada dia, nampak dia saya rasa okey. Nampak ni memang jenis, memang sedap. Dia peramah, kita boleh berbual panjang lagi. Senyuman manis, sentiasa terukir di bibir. Yelah. Tambah pula bila saya first time macam interview itu, bahasa saya interview mula-mula dengan dia untuk Berita Harian Singapura, itu juga first time saya tahu tentang cerita lagu ni. Ikutnya saya memang faham lah, memang tajuk lirik dia memang berkenaan dengan mungkin bila yelah saya faham memang kita dah tak ada, aku nak apa pasangan aku hidup lebih bahagia. Bila kau cerita macam tu lah saya faham, tapi saya tak tahu punya cerita ni adalah pengalaman daripada dia yang cerita based on true story dia kan. Jadi macam saya macam terkesima jugalah. Maknanya bila saya fikir balik, maknanya lagu ni kalau ikutkan memang betul lah. Kadang-kadang betul macam dia cakap, antara kita pasangan tu, kalau setengah macam lelaki kalau ajak berbual perkara macam ni, dia macam awak ni apa dia, jangan mengarut lah cerita macam ni. Yang cerita macam ni lah tak baik lah, cerita benda lain lah cerita. Tapi kadang-kadang tak tahulah, mungkin perempuan orang kata perempuan ni dia overthinking. Tak tahulah, ini bukan overthinking sebenarnya. Ini sebenarnya mungkin juga satu perasaan yang mana lahir pada hati dia sendiri. Dia mungkin dia nak apa luahan dia nak rasa kalau dah aku tak ada. Tapi betul juga sebenarnya, macam awak cakap lah, dia macam satu luahan, macam patutnya kita pun macam kita dah tak ada, kita pun nak juga luahkan sesuatu kan. Macam awak rasa mungkin boleh luahan untuk pasangan kan. Dan boleh juga digunakan kalau contoh macam universal kan, kita boleh luahkan pada orang yang kita sayang. Kalau kita dah tak ada, macam anak-anak kita ke apa-apa kan, semuanya boleh insyaAllah. Jadi kat situ saya faham tentang lagu ni. Dan untuk lagu ni sebenarnya rezeki PKP lah. Kebetulan masa tu PKP, samalah kita tak tahu buat apa. Dan saya pun masa tu baru lepas juga habis buat operation. Kebetulan habis buat operation, saya pun masuk hospital. Operation juga. Operation GERD. Saya maknanya saya ada buat sikit operation untuk rawatan GERD saya lah. Nak cerita panjang yalah macam tu lah memang. Sampai turun berat badan lah semua lah. 10 kg turun berat badan masa tu. Bila tengok cerita dia macam tu, macam nak kena buat dia kan. Kebetulan lah. Tapi itulah masa kita sakit memang begitu. Selalunya kita akan fikir macam-macam. Saya pun masa sakit tu saya dah fikir mungkin saya tak ada macam mana, siapa nak jaga isteri saya. Pun ada fikir macam tu juga. Tapi tak terhasil lirik macam dia lah kan. Tapi alhamdulillah dengan lagu ni dapat jugalah kita sama-sama kongsi luahan apa yang kita rasa. Dan yelah,
Masa tu saya dapat call daripada Amiruddin Karim. Amiruddin Karim memang saya kenal dari dulu lah. Memang kami dah bersama lama lah. Memang kawan lama kan. Jadi dia kata, Zat, apa PKP ni tak ada buat apa. Ada nak rekod tak lagu? Kita buat satu duet lah. Duet apa dia kata? Dia kata duet dengan orang Singapura. Singapura siapa? Dia bagilah saya nama kan. Lepas tu dia bagi dengar lagu. Saya dengar, lagu ni susah kan? Macam susah, saya okey tak? Part mana susah? Suka sebab dia macam lagu ni tinggi. Untuk lelaki je lah. dia tinggi. Okay. Tapi dia cakap, macam mana aku nak nyanyi macam ni? Aku pun lupa operation dia. Aku pun nafas tak berapa. Nak stabil nyanyi pun doktor pun nasihat aku suruh pelan-pelan, jangan nak push sangat nyanyi. Takut nanti aku punya tali operation aku punya benang dalam perut terbetas kan. Tak adalah kata. Bukan macam tu lah. Tapi tak apalah, cuba adalah kan. Kata try kan. Bila saya dengar balik, saya pun tak nak fikir panjang. Cakap okey lah Meh, pada tak ada buat apa-apa. Dan yalah, berduet dengan seorang penyanyi daripada Singapura, lagu yang saya rasa lagu ni sedap. Dan saya rasa ini satu peluang yang baik jugalah untuk saya. Daripada saya tak ada buat apa-apa musim PKP tu, jadi perlu saya isikan sesuatu dengan yang saya rasa ini yang boleh membawa kita macam hari ini kita dapat berjumpa. Mungkin lepas ni rezeki saya dapat ke Singapura, mengadakan sembang bersama. Adalah kita fikir rezeki yang akan datang. Jadi saya terima dengan kita fikir in the long run lah. Sebab walaupun banyak kepayahan yang ada. Nak rekod tak boleh rekod sama-sama, nak buat video klip tak boleh sama-sama, rekod masing-masing kat sini. Masa tu buat video call dia tengok macam mana kan. Jadi kat situ lah. Tapi tu hasil lah apa yang ada sekarang dengan lagu. Macam Ezzat, adakah Nana Karyani adalah penyanyi pertama daripada Singapura berduet? Sebelum ni pernah tak berduet dengan artis Singapura? Kalau berduet untuk sebuah lagu baru memang ini kali pertama lah. Sebab tu saya cakap ini peluang yang saya rasa perlu saya ambil sebab saya tak pernah lagi buat satu kolaborasi dengan seorang penyanyi daripada negara Singapura. Lagu baru pula tu. Kalau setakat pergi ke sana show nyanyi lagu lama tu dengan penyanyi sana ada lah kan. Kalau untuk lagu baru ini lagu sendiri lah, kira original lah ni first time. Sama sebelum ni saya pernah buat duet dengan penyanyi daripada Indonesia tu, Eva Virginia, untuk lagu Dua Insan. Tu pun lagu yang dinyanyikan semula kan. Lagu daripada lagu M. Nasir ni lagu baru. Jadi saya fikir panjang lah. Saya rasa okey lah, ini rezeki untuk saya jugalah. Saya terima. Tapi saya betul lah, sejak tahun 2019 saya perasan lah Ezzat dia tak banyak mengeluarkan single ataupun lagu-lagu sendiri kan. Betul. Semuanya lagu-lagu duet. Betul. So kenapa tak nak orang kata nak buat lagu Ezzat sendiri ke secara solo? Yalah, kalau ikut sebelum tu saya pun ada buat duet dengan Zamani kan. Duet. Siapa lagu lagi? Saya ada juga lagu saya buat solo. Tapi dia macam kurang sikit lah. Tak tahu lah, mungkin ada juga yang cakap masa tu saya banyak sangat buat lagu. Ada juga cakap, Ezzat kau keluarkan lagu banyak sangat dalam satu tempoh yang singkat masa tu kan. Masa yang sama saya buat duet dengan Zamani. Masa yang sama juga keluar duet sama dengan Exist balik dengan Mamat. Ada buat sekali. Lepas tu sama saya ada keluarkan single yang lain. Jadi orang tak dapat tangkap mana satu yang betul yang Izzat buat kan. Jadi saya ambil benda ni sebagai satu nasihat yang berguna jugalah. Mungkin betul juga kadang-kadang kita, sebab saya gairah nak keluarkan banyak lagu sebelum tu, tapi sebab peluang yang diberikan masa tu saya rasa saya okey je. Jadi ada sebenarnya saya keluarkan single lagu saya sendiri, tapi macam tak sempat dah buat promo kena dengan PKP. PKP terus lah. Saya dah start promo dengan zaman ni. Lepas tu bila start PKP, lepas Azir Reunion lah, kebetulan Azir Reunion 2019, lepas tu kita dah PKP 2020. Lepas tu saya ada keluarkan single sebelum tu. Jadi lepas tu kita keluarkan pula dalam masa PKP. Jadi saya tak sempat buat promo lah. Ada sebenarnya ada. Bukan tak ada saya buat. So untuk pengetahuan penonton kita dan juga pendengar-pendengar kita dekat Spotify, sebenarnya Nana Karyani lebih 25 tahun dalam industri sebagai seorang penyanyi. Dia kira otai lah juga ni. Dia standing dengan Ezzat Azim kalau di Singapura. Yalah, betul. Sudah orang kalau bila sebut Nana Karya tu semua kenal lah. Dia terkenal dengan Ratu Rock Chick ni. Kenapa ada Chick? Rock Chick Singapura Rock Chick Singapura. Sebab ya, saya sudah menyanyi lama lah daripada tahun secara profesional kan. Memang saya menyanyi daripada tahun 1997. Jadi tapi my first single keluar 2008. 1997 tu saya memang buat persembahan di event club venue, semua cafe, everything, restaurants, you know.
masih aktif juga sampai sekarang. Cuma saya sekarang 2008 saya keluar first single, lepas tu dapat pergi APM yang First single tu tajuk apa? Lafaz. Macam mana lagu dia tu? Nyanyi sikit. Belanja. Aduh. Belanja sikit. Dia punya kira tinggi lah lagu dia macam Oi. dia, Semua lagu dia tinggi-tinggi guys. lagu dia Okay, try sikit. Itu dah Okay. kan. nak kena pekik dia. Okay. Alright, okay. Dia punya chorus lah Sanggup kau memilihnya dan tinggalkan diriku. Manakah ikrar janji yang kau lafazkan dulu? macam itulah kayaknya. Ni semua lagu Nana memang high pitch semua. I not. Kebanyakannya lah sebab mungkin sebab range saya is quite wide lah. Saya ada saya 5 octave singer. So ini kira digelar Hetikos Endang Singapura ni. habis taklah sampai ke situ. Saya tak berani nak cakap. Tapi because saya memang build suara saya daripada mula kan. Memang saya train. Saya sekarang pun saya vocal instructor juga. So I teach vocals kat Singapura juga, sambil-sambil saya buat persembahan lah, secara aktif. Dan saya tulis lagu-lagu sendiri ni semua. First single 2008 masuk APM. Daripada situlah permulaan jenis sebagai recording artist lah. Tapi saya pandang diri saya sebagai penyanyi, penghibur. Jadi 2008 lepas tu lama saya senyap. 2015 saya keluarkan full length album 11 lagu. Dan saya pilih konsep rock untuk ketengahkan saya sebagai full length album ni sebagai penyanyi rock lah. Sebab antaranya itu yang digelar rock chick Singapura. Daripada situlah. Sebab kat Singapura tak ada penyanyi wanita yang keluarkan album full length rock. Tak ada. So saya some sort like fill the gap lah. Fill the gap. Jadi lagu 11 lagu tu 9 daripada lagu dalam album tu saya tulis liriknya. Dan alhamdulillah 5 lagu diputarkan oleh Radio Singapura dalam album tu. So memang kira bila saya keluarkan album tu kat Singapura macam orang kata macam fresh thing lah. Pasal dah lama orang tak keluarkan album. You notice orang asyik keluarkan single. So timing I think is very important lah dalam ni. So rasanya rezeki saya timing tu cantik kot. So masuk bila keluarkan 2015 full length album tu menjadilah album tu. Tapi saya memang tak promo dekat Malaysia. Saya cuma concentrate kat Singapura sebab saya memang base kat sana. 5 lagu dah radio putarkan secara kira regularly on regular playlist. Daripada situ lepas tu saya keluarkan single. 2016 saya keluarkan duet dengan local duet bersama Iskandar Ismail. Iskandar Ismail saya keluarkan. Tu pun legend juga tu. Kat Singapura dengan orang ni antara yang legend betul. Yang tu otai juga. Saya keluarkan duet dengan dia juga, Iskandar. Lepas tu 2016 tu saya masuk SG Mania. SG Mania tu kira macam Gegar Vaganza. Dia Singapore punya version. Dia macam semua yang recording artis dah ada album, dah ada single, diorang letakkan satu pentas, lawan lah. Macam Gegar Vaganza punya style. SG Mania 2016 tu season kedua saya menang competition tu. Jadi Iskandar menang season pertama. Itu Iskandar season pertama 2014 Iskandar Ismail menang. Season kedua 2016 saya menang. So dia ada 3 season lah so far. Kita buat 2 tahun sekali lah gitu. Tapi bila dah menang tu terus saya dengan Iskandar buat duet together sebagai pemenang SG Mania pertama dengan kedua. Lirik pun ditulis oleh saya juga. Jadi and dapat sokongan daripada Suria lah, Mediacorp Suria. So daripada situ saya terus keluarkan single lah. Lepas lagu Abadi saya keluarkan lagu solo, single solo Kemesraan tahun 2020. Itu lagu kedua. Lagu yang popular, paling popular. Itu sebelum Meski lah. Sebelum Meski. Kemesraan paling popular lah. 2020. Macam mana? Kena nyanyi lagi ni. Dia macam Sheila Majid punya style. Tapi saya tukar konsep. Datang sini nak kena nyanyi. Kita pun nak dengar secara live ni. Okay. Tapi saya tukar konsep. Saya play konsep jazz
Yes, betul. Baca modern jazz lah. Modern jazz. Saya Dia sebab boleh. saya tukar sebab saya sedar in sense memang saya boleh nyanyi rock, tapi to progress in the industry kan, you nak kena evolve. The evolve is very important. So which direction I nak kena pergi. So because memandangkan 2020 saya dah 40 tahun. Jiwa benda lain Jiwa, jiwa masih rock. Jiwa masih rock. Tapi rock kangkang pun tak boleh dah. lagi dah saya dah berhijab kan. Dah Tapi berhijab. vokal boleh pergi lagi. Tak apa kan. Boleh nyanyi. Kalau diorang suruh buat persembahan rock, memang saya masih boleh nyanyi lah. Cuma direction tu nak menunjukkan yang saya dah evolve sebagai seorang isteri, dah evolve sebagai not as a rebel anymore, because masa saya keluarkan 2015 tu memang lagu-lagunya banyak rebellious lah. Daripada liriksnya saya macam Memberontak, girl power, girl power punya liriksnya, perhatian, you know, that kind of message. Tapi bila dah sampai 2020 saya dah evolve lah, saya dah progress lah. So saya keluarkan modern jazz yang ada elemen solo rock swing gitu, tapi modern jazz. So lagu dia Kemesraan, Joy. Okay, kita dengar sikit. very sway lah. Very dia punya swing, dia punya message sway. sway macam. Okay, suasana yang gembira saat hadirnya cinta, oh indahnya menyulam asmara dengan dia yang ku puja. Macam gitu lah, very relax. Tak ada high notes pun lagu tu. Itu adalah lagu pertama yang Nana keluarkan, tak ada pekik-pekik, tak ada tarik-tarik. Relaxing. And surprisingly radio suka. Sebab kena dengan zaman sekarang. Sebab you tengok macam penyanyi-penyanyi sekarang kan, mana ada yang tarik-tarik, Billie Eilish ni semua, Olivia. Saya pun kadang sama lah. Kalau lagu kau boleh relax sikit lah. Tak larang lah yang tinggi. Tapi permintaan tu ada juga. Permintaan ada, kan? betul. Cuma bila part radio pula, diorang suka lah macam ini, because dia kena dengan konsep sekarang, relevan dengan konsep moden. So putar 3 minggu nombor 1 dekat Ridia. Ya, jadi untuk penyanyi yang penyanyi wanita yang umur saya 40 keluar lagu baru nak sampai masuk carta, stay kat situ, kira adalah sesuatu yang apa orang kata not done before lah in the radios lah, pasal faktor umur lah dengan faktor experience. Jadi itu kira timing juga pada saya, timing cantik, dan decision yang saya buat tu kira untuk ubah konsep untuk single tu menjadilah, alhamdulillah. Nasib baik lagu Meski ni tak keluar datang rock kan. Meski ni jadi lain pula kan. Lain. Meski kalau dengar lain pula. Tapi dia boleh ubah je kalau nak rock kan. Betul, boleh rearrange. Sebenarnya kalau boleh mungkin macam Dana, dia nak dikenali sebagai penyanyi yang lebih variasi lah. Sebab kita lah macam ni, kita pun nak juga yang ni. Macam saya jugalah. Kadang-kadang orang kenal pada saya dah menyanyi dengan Azif, macam konsep saya buat dengan Azif tu. Konsep band alternatif lah, rock lah, apalah, pop, apa, balada lah semua kan. Tapi bila dah sampai ke usia macam ni, kadang-kadang kita pun nak lebih relax lagi kan. Nak eksperimen juga kan. Eksperimen. Sebab saya rasa sebagai artis ni, kita pun nak progress, kita nak try something new. Memang kita tak nafikan yang konsep yang kita dikenali macam exist punya konsep. Memang itu adalah apa orang kata, kita punya niche, kita punya real punya genre lah. Tapi at the same time sebagai musician, sebagai artis, kita nak explore. Betul. And kadang explore tu menjadi, kadang explore tak menjadi. So I think timing also very important lah. So saya suka dapat kerja dengan Izzat untuk lagu Meski ni, sebab I see a different side of his voice dalam lagu ni. Yes. Saya tak pernah dengar. Yes. Saya mula-mula yang lepas lagu ni pun betul juga. Warna vokal lain dia. Ini macam tak kena dengan suara aku ni. Kenapa? Ini dia macam mana lah. Okay, part mana? Kita try dulu. Dia part macam mana yang lain ni? Macam mana? Hanya dia yang aku perlukan. Very lembut tau. Ni baik. Pelihara dia
seadanya. Yes. Oi, dia main lenggok juga. Betul. Saya nampak. Different lah. Different, Sebelum betul. ni mana ada Izzat buat macam tu. Dah Betul, macam ah. Whitney Houston. Saya rasa ada sikit saya nyanyi satu. Aku ni macam aku ni lagu Whitney Houston. Dia kira nampak warna vokal. Nampak lain. Warna vokal Izzat ni Ya, ya, actually ya. kena dengan R&B actually. Kena dengan soul. R&B and soul. Saya sebenarnya banyak lebih nak cakap soul lah kan. Ah. Lebih ke situ lah. Jadi saya betul, pada saya amat bertuah lah dapat kongsi lagu dengan Izzat dengan warna vokal yang lain. Jadi orang pun boleh nampak yang Izzat sebenarnya versatile. Dia bukan penyanyi jiwang atau rock aja. Tak, dia boleh bawa lagu-lagu R&B. So saya macam wah happy lah sangat sebab lagu ni nampak dia punya difference. Tak you tak nampak Izzat sangat. You nampak Izzat Lazim sebagai Izzat lagi penyanyi. Bukan penyanyi exist tapi penyanyi. penyanyi. Saya pula rekod satu dekat studio Aziz. Yang ada satu Alung Aziz. Alung dengar. Apa lagu ni Izzat? Weh, tak rock. Dia kata tak rock lah lagu ni. Bukan lagu rock. Lain nampak warna dia. So Tapi exploration tak apa, kan. Saya suka ni. Bagi saya seorang penyanyi, saya suka benda-benda yang macam ni lah sebenarnya. Eksperimen lah. Eksperimen Kita nak dan cuba juga sesuatu explore yang lain lah. Sesuatu yang lain supaya orang dengar pun macam apa ni macam lain lah. Ada setengah orang mungkin dia terbiasa, dia boleh terima. Tapi penerimaan tu pulang pada semua. Saya tak kisah. Ada penerimaan tu orang suka tu. Tapi yang pastinya orang dengar boleh hayati, itu dah cukup bagus lah. Dapat masuk dengar, macam dengar feel okey lah. Tak ada dengar bingit ke apa, tak ada kan. Tapi antara sebab utama Izzat menerima lamaran ni sebab kenapa? Adakah untuk orang kata ini masanya untuk aku macam bolehlah pergi Singapura untuk bertemu peminat dekat sana dan orang kata nak explore lebih kembangkan lagi karier dekat Singapura kan? Yalah, Begitu juga dengan Nana. Nanti kita tengah Nana punya pendapat. Sebenarnya saya pandang dari masa yang kita nampak, dari masa yang akan datang lah, masa depan kan. Sebab mungkin yalah, kita tak tahu 2-3 tahun lagi mungkin lagu ni kan akan jadi lagu Malam Segar yang akan diulang balik disuka digemari oleh pendengar yang akan datang kan. Kita tak tahu sebab dulu saya tak nampak benda ni. Bila saya tengok balik macam lagu-lagu lama saya, bila sekarang balik diterima balik, diulang rakam balik. Jadi situ saya fikir zaman rasanya kalau kita buat sesuatu karya tu, kita jangan fikir untuk masa yang panjang, yang masa yang pendek. Kita fikir jangan masa yang panjang. Mungkin kalau kita dah tak ada ke begitu, satu lagu ni akan jadi satu lagu yang kenangan. Dan ini juga mungkin ini antara kenangan yang boleh saya abadikan untuk negara, untuk bersatu dengan negara Singapura. Tak pernah lagi buat projek macam ni kan. Dan kita tak tahu bila lagi peluang macam ni akan ada. Sebab banyak juga sebelum ni nak buat dengan penyanyi Indonesia, dengan penyanyi, tapi Singapura macam kenapa korang tak pandang kat sana, walaupun orang tahu market sana pun ada sebenarnya. Market Singapura pun sebenarnya bagus. Artis Singapura banyak artis yang berbakat. Saya kenal yang bagus. Mungkin exposure tu kat sini ternampak, maaf saya cakap lah, mungkin di sini agak macam kurang. Bukan kurang, mungkin sebab industri muzik kita sini besar besar ramai lah sikit artis berbanding yang Singapura kan. Singapura yang ni kan. Tapi sebenarnya banyak. Sebab saya tengok, sebab kita pun selalu show kat sana, kenal juga artis sana, dengar juga karya orang. Sebenarnya kenapa kita tak masuk, kita try benda ni. Izzat popular dekat Singapura. Itu antara Gila tak kenal Izzat exist kot. Itulah, tapi ini yang peluang tapi macam ni kan. peluang lah untuk Izzat terbang daripada Kuala Lumpur pergi ke Singapura berjumpa peminat kalau ada lah kan. Sesi promo lagu ni. Okey, macam Nana pula. Ini adalah satu advantage lah untuk you kembangkan career dekat ni Malaysia. Even Budi sendiri pun macam tadi baru nak Google. Hari ni nak orang kata nak bersemuka kan. Hari ni baru nak Google siapa Nana Karya kan. Betul. Saya faham daripada pandangan advantage tu memang saya kira very advantageous lah dalam kolaborasi ni lah. Tapi bila saya buat lagu ni, memang saya tak ada idea langsung untuk lagu ni ditulis secara solo. Jadi bila saya usulkan pada producer, dia yang nak mengembangkan, J-Bond yang nak bagi idea untuk kembangkan lagu ni biar pergi Malaysia. Pasal J-Bond kata lagu ni dia suka message dia. Bila saya cakap dengan dia, ceritakan dia suka message dia. Habis dia cakap lagu yang dia, arrangement dia tu very apa orang kata epic drama epic. So mana
besar, sayang kalau kita tak kembangkan lagu ni. Jadi saya serahkan pada producer lah. Dia yang macam okay, I trust you, you do whatever you need. Cuma I cakap dengan dia lah, cuma I kalau nak apa macam orang kata, I nak concentrate market Malaysia, memang I susah sikit lah sebab I base kat Singapore. Tapi saya willing at this point of time, at my age, saya willing to travel. Dulu saya masa baru-baru mula nyanyi, mungkin saya diikat dengan kontrak, jadi saya tak boleh travel much lama-lama. Sekarang saya tak terikat dengan mana-mana kontrak, saya boleh arrange lah kalau nak kena travel promote ni. Jadi saya okay lah, let's do it now lah. Let's do it now. At least kita boleh try. Dan pada saya cuma saya nak keluarkan message lagu ni, that first satu, kalau orang tahu cerita ni, first stigma, bukan stigma aja, stigma sebagai isteri yang lebih tua daripada suami. Stigma kematian antara suami isteri. Message ni semua penting tau pada saya. Jadi I think pada saya ia adalah satu conversation yang harus ada antara pasangan. Jadi maybe this song boleh jadi spark of it, you know. So okay lah, saya dengan niat tu je lah. Pada saya dengan niat tu. Jadi bila dapat Izzat lagi, saya cakap alhamdulillah lah. Mungkin but nak tolong career, kira macam nak pergi Malaysia tu, pada saya kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada pun tak apa, sebab pada saya is message. Message tu penting. So advantage dia memang biar lagu ni keluar, itu je message dia. Kalau ada tapi memang saya nak bawa Izzat jugalah pergi kat Singapore. Sudah tentu. Izzat pun dia nak jumpa peminat-peminat dia kat sana tu. Lama tak rindu nak pergi sana. Kali last bila last pergi Singapore? Last masa buat Exit Reunion tu lah. Selepas stadium Melawati, betul kan kita sambung Singapore kan. Itu last kali. Itu sebelum Dada Itu Haram Sebelum konsert Dada Itu Haram, ingat tak yang kat selepas yang first time kita jumpa tu konsert kecil lah kan. Selepas tu lah. Tapi betul lah, zaman sekarang zaman teknologi, zaman social media, di mana walaupun you guys terpisah, tapi still boleh orang kata berkolaborasi dengan menggunakan Zoom meeting, dan juga kan, dan orang kata zaman ni juga adalah zaman rakaman semula lagu-lagu lama kan. Macam Izzat baru je hari tu dengar duet dengan Amshali, Mengintai Dari Tirai Kamar tu kan. Kiranya satu kolaborasi yang macam orang kata nak vibekan lagi lagu tu, sebab lagu tu popular daripada tahun lepas, dalam 2-3 bulan lepas lah. Zinedine Zidane tu, basker yang popular dekat Indonesia nyanyikan lagu tu kan. So apa yang menyebabkan Izzat ni, kita nak tanya juga ni, sebab lagu tu sangat viral. Kalau cerita betul kan, masa mula-mula tu ialah memang lagu tu memang lagu cari makan saya lah. Selalu show memang orang minta lah, tapi memang tak sangka lagu wajib lah kan, bila itu lagu tu, bila diorang cakap lagu ni viral balik lah. Bila dinyanyikan semula oleh artis bernegara jiran kita, popular dekat TikTok kan. Lepas tu dia kata macam-macam lah jadi hal tu. Masa tu saya ada yang bergaduh lah, ni lagu claim, ni lagu Indonesia, ni lagu Malaysia kan. Saya tengok je kan. Lepas tu dan masa yang sama bila lagu tu viral, ramai juga yang tanya saya, Izzat, nak rekod balik lah lagu ni. Ada yang ajak buat rakaman semula, ada yang rekod sama dengan penyanyi. Banyak saya dapat tawaran tu nak rakamkan semula lagu ni. Kenapa tak rekod dengan Nana je lagu tu? Tapi masa tu tukar suka sama suka. Kadang-kadang tapi itulah saya ikutkan mula saya. Tapi Amshali pun not bad. Saya mula saya fikir saya tak nak rekod lagu ni. Betul saya cakap. Saya tak nak. Mula cakap ini dipaksa lah ni. Bukan. Mula-mula saya tak nak, sebab saya cakap buat apa saya nak rekod balik. Lagu ni saya dah nyanyi dah. Arrangement asal apa? Dah nyanyi dah, dan lagu dah lama pun dah tahu ni lagu saya. Kalau saya rekod balik pun tak ada bezanya, sama juga. Cuma rakaman semula, kalau tukar arrangement lebih pun nanti kan antara penerimaan orang suka tak suka kita tak tahu kan. Saya rasa tak je alah. Tapi bila banyak approach saya dapat, datang sini tanya ni Izzat buat macam ni. Bila saya tengok juga market sekarang, banyak penyanyi-penyanyi sekarang rekod balik lagu-lagu lama. Pasal semua market sekarang dan tengok boleh tahan juga viewers, dia punya viewers banyak tinggi tau. Kita ambil contoh macam lagu Malam Semakin Dingin, Tajul kan, apa tu kan, itu lagu-lagu lama. Lepas tu ada pula keluar macam-macam lah. Kena buat lah sekarang
Kembalikan semula. Jadi bila macam tu saya fikir-fikir balik dalam story, saya cakap okay, aku boleh rekod lagu ni, tapi kalau aku nyanyi balik seorang-seorang, kau rasa macam tak ada apa-apa. Macam ni nothing. Sama je. Kau dengar balik. Kalau nak, mungkin kau suruh penyanyi lain yang nyanyikan lagu ni. Ataupun kalau nak aku nyanyi juga, aku nak buat duet. Tak kira lelaki ke perempuan. Itu baru ada kelainan. Dan masa yang sama, mungkin lagu ni kalau duet dengan penyanyi baru, dia boleh tarik peminat baru yang mungkin tak mengenali saya. Macam saya tahu Amsyali antara sekarang budak baru yang orang kenal, saya pun tak tahu, tapi anak saya kenal dia. Itu cakap benda saya cakap, dia generasi baru yang saya mungkin sebelum kenal saya tak kenal dia, tapi anak saya ni Abang Amsyah, dia tahu dia tahu lagu lah Ikan Kekek Mak Ilu apa-apa saya. Dengan bunga tu. Dengan bunga. Kebetulan bunga pula adik ipar saya. Ya ke? Ya. Tak tahu. Bunga tu adik pada Ziana. Adik pada isteri saya. Baru tahu. Cerita dia memang ada ikatan lah. Lagu tu mengintai dari Tiada Kamai you guys berduet tu dah trending tau. Tadi tengok itulah nombor 22. Wow. Itulah kira dalam orang lama saya tak rasa dalam lama lah tak last saya trending lagu. Saya ingat saya buat lagu Demi Cinta. Itu pun dah 2000 berapa lah. Lepas keluar GV masa tu. Lama. Lepas tu bila saya keluar single, saya dah lama tak trending. Lepas tu saya fikir malas lah nak buat balik. Kalau aku nyanyi balik pun boleh ke trending balik. Tapi antara tu saya fikir strategi yang perlu ada adalah kita buat kelainan. Bila saya menyanyi dengan penyanyi baru ataupun saya menyanyi duet dengan orang lain. Kalau saya nyanyi saja memang ni. Jadi pihak banyak datang bagi tahu ni yang tu. Kalau saya nak cerita, tak cerita banyak. Ada penyanyi yang ada nama pun ada. Penyanyi pada negara jiran pun ada, ramai yang nak buat balik lagu tu. Tapi rezeki berpihak pada Amsyah lah. Sebab dia antara yang paling sabar menunggu dan dia antara yang paling cepat lah, yang paling betul-betul orang kata apa approach dia tinggi lah, dia punya kesungguhan dari pihak Warner Music lah. Jadi ikutkan lambat juga kami keluarkan ni. Patutnya dia keluar masa zaman yang tengah duk hot dekat TikTok dulu masa tu kan. Betul dia keluar time-time tu. Tapi saya menurutkan saya ni yang tunggu. Sekarang saya fikir-fikir alah, okey lah. Saya setuju, saya buat lah. Saya fikir tak apalah. Macam saya cakap lah, ni macam rezeki lah. Saya fikir saya fikir positif. Saya fikir saya buat dengan duet dengan Nana lah. Saya rasa saya tak nak fikir benda ni macam nak berkira, nak demanding sangat. Sebab saya apa lagi yang saya perlu buat. Sebab ini adalah kerjaya sebagai seorang penyanyi. Dan sementara saya masih diberikan peluang, kekuatan kesihatan yang ada. Sebab saya pun tahu kita pun boleh sakit lah apa kan. Kita tak tahu macam mana. Kadang kita pun dah fikir apa lagi aku nak buat. Ini kerjaya aku. Dan betul lah. Saya rasa macam benchmark gitu tau. Okey, tak apa. Saya take macam benda ni saya ambil secara positif je. Tak apa, kita fikir tak apa. Saya sedia bekerjasama dengan siapa pun. Contoh macam dengan Nana, tak apa. Semua orang kata kenapa kau, mungkin banyak lagi penyanyi lain, kenapa kau ambil ni. Saya tak kisah siapa pun. Yang penting kalau saya rasa karya tu saya rasa sedap dan saya rasa okey je, tak ada masalah. Begitu juga dengan Amsyah. Kenapa kata tak duet dengan penyanyi lain, BBNU lain yang top-top yang ada sekarang, kenapa ambil dia? Bagi saya tak ada masalah pun dengan siapa pun sebenarnya benda ni. Kan? Yelah, lagipun kalau banyak mana sekalipun dia orang rakam kan dekat macam TikTok ke, dekat Instagram ke, dekat YouTube malahan lagi kan. Orang kata copyright tu ada masih lagi label. Kau record lagu aku pun aku rasa macam kembali juga kepada you guys. Tapi tak tahulah berapa ringgit kan. Tapi at least copyright tu kan. Kalau dah record benda tu ada juga perkara yang positif dalam lah benda-benda. Contoh macam dari segi royalty pun sama juga. Bukan saya saja, budak Aziz yang lain pun. Dia orang pun tak ada masalah sebab baru-baru ni pun ada juga record label lama call balik. Ni datang bila nak collect ni. Ada ni streaming banyak ni sekarang ni. Ada juga walaupun rezeki tu mungkin setengah orang cakap, dia nak rekod lagu kau kat TikTok viewers juta-juta. Kau tak dapat apa ke? Memang betul. Ramai orang ada cucuk-cucuk. Kau ni tak dapat apa, sepatut kau pergi minta ni. Tapi yelah memang betul. Kalau ikutkan nak ambil semua apa yang dia buat, memang betul banyak lah kita akan nak dapat kalau nak ambil semua. Tapi kita fikir rezeki ni bukan rezeki lah kita saja kan. Dan ini adalah zaman media sosial yang memang itu adalah pelantar-pelantar tentu benda yang digunakan untuk semua dalam media-media platform yang ada sekarang ni kan. Jadi saya rasa saya tak boleh nak bendung benda ni. Takkan saya nak marah orang rekod lagu saya. Apa kau nyanyi lagu aku ni, lagu aku ni betul tak you. Saya tak ada kuasa benda ni. Sekarang siapa-siapa pun boleh buat. Betul kan? Mana pun. Jadi tak apalah, buatlah apa. Jadi bila lagu tu hit, alhamdulillah lah ada juga rezeki kan. Setidak-tidaknya orang kenal, siapa penyanyi asal, Izzat Aziz
kumpulan Aziz. Jadi kita pandang ke arah yang positif, sudut yang positif. Nanti orang lah. Google keluarlah lagu-lagu Sama lah Izzat juga yang lain. duet dengan Nana ni. Saya pandang benda yang positif je. Ya. Kalau Kiko cakap kau boleh duet dengan orang lain dengan tapi bagi saya yelah, kau boleh cakap tapi kita tak tahu peluang rezeki tu macam mana kan. Mungkin rezekinya kalau sekarang tak ada, kita tak tahu rezeki akan datang macam mana. Macam Izzat sendiri kalau bila ada kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi lain macam berduet dengan Nana Karya kan, ada tak macam tanya dulu dengan kumpulan Aziz ke macam mana bila ada projek-projek solo? Ke dia orang faham? Rasanya kalau dalam masa sekarang ni saya rasa yelah Aziz dah macam kami dah Projek by projek kan? Projek je. Banyak sekarang banyak kita sendiri je lah. Macam saya duet dengan Amsyar Ali tu pun contoh macam lagu nak record kami lagu Aziz pun saya tak tanya pun. Tak tahu kalau tanya dua nanti tidur cakap Allah tak payahlah kita buat sebab kami pun ada rancang juga nak buat juga benda ni perkara yang sama. Tapi kita cerita sini borak sini habis sini lah. Okey. Tapi kita rindukan lah konsert Aziz. Okey, sebenarnya ada. Saya pun rindu juga. Ada juga perancangan. Zaman sekarang ni after orang kata pandemik lah. Kita masih lagi endemik kan. Setiap minggu ada dekat konsert. KL ada konsert. Betul. Jadi yang paling dekat Rafish yang saya dapatlah Dewan Environment ni, yang sebelum ni Aina Abdul, Search, UK semuanya otak-otak ni Aziz kena buat Aziz ni. pun nak kena buat juga. Nak Betul cucuk juga sikit Aziz buat. Tapi kami tengok bila dah ramai sangat buat, kami cakap kita jangan buat. Kita jangan buat lagi tahun ni. Kita tunggu bagi relax. Sekarang ni orang sanggup ni, orang kata nak berhibur kan, keluar duit kata kan. Pasal ada 2 tahun tak dapat gitu kan. Dalam pada orang kata ayam naik apa semua kan. Sini sekarang Malaysia macam kaya. tu. Orang Malaysia kaya tengok. Yang tiket Aina Abdul tu paling mahal 1,000 tau. Orang beli. Orang beli. Nanti Aziz apa lagi? Apa lagi kita buat lah Kita buat wajib. Call Ajay sekarang. Call Ajay sekarang. Rancangan ada. Itu kan kita dah buat PC. Tapi cuma kita rasa Tunggu dulu Mungkin tunggu dulu. Mungkin bukan tahun ni lah. Kita cuba tahun depan. Kalau tahun depan pun banyak agak aku tahu saya. Tapi kita cuba lah. Opening act dah ada. Boleh. Opening act dah. Bukan setakat sini kita juga rancang untuk Aziz bukan setakat tu je sebenarnya. Sebenarnya kami juga memang ada perancangan juga nak buat balik lagu lama. Nafas baru. That's a good idea. Tapi bukan lagu mengintai lah, mungkin lagu lain. Lagu bunga. Duet. Duet dengan Aku bunga je. Duet dengan BBNU ataupun duet dengan seorang penyanyi perempuan lain. Dan satu single baru. Itu dia perancangan Aziz. Itu Aziz. Actually sebenarnya possibilities dia endless lah kalau when you talk about social media kan. Rasa tapi memang saya look forward lah to see apa yang sebab antara peminat yang baru-baru nak ikut kan, buatlah balik lagu Jasnita kan. Itu lagu ikonik tau, lagu ikonik bila tu exist. dah keluar balik duet dengan Amsyar ni, saya baca kat komen ramai pula, buatlah balik lagu ni, buatlah duet dengan dia pula, buat duet lagu macam-macam permintaan. Orang baru nak launching satu lagu, dengar je lah puas-puas. Kita pun banyak kita nak promo lagu baru kita. Dia nak lagu lama juga kan. Dia banyak juga ni produk daripada Izzat. Sebab tu saya cakap sebenarnya banyak produk dari saya sampai tak orang mungkin tak terpilih. Mana satu kalau nak buat dia macam sangat. Tapi kalau saya tak buat, sekarang bila lagi saya nak buat? Kan. Okay, setakat ini kan macam Nana untuk kolaborasi ni kan, ada tak nak promo dekat radio ke selepas ini, nak promo dekat TV Malaysia ke, ada tak perancangan tu? Perancangannya memang ada lah. Memang kita lagi tunggu untuk pasal masa yang kita buat tu kan masih pandemik kan. Jadi saya dah promo dekat Singapura dah main dah lagu tu, dah keluar TV. Dan saya Johor tu buka radio Singapura. Ada. 3 kali saya dengar lagu ni. Dengan saya dibuat persembahan lagu Meski secara solo sebab Izzat that time masih tak boleh travel lagi. Dekat Esplanade Concert Hall lagi saya buat. Esplanade tempat kita buat konsert tu. Esplanade Concert Hall. Itu kiranya IB lah dekat Malaysia. Betul. Betul. Saya nyanyi lagu tu Meski dengan tapi saya bilang dengan organizer lah. Izzat belum boleh travel. Sekarang kalau betul nak nyanyi saya kena nyanyi lagu tu solo. Habis of course dah bilang lah. Dia orang cakap okey sebab memang lagu tu saya nyanyi dekat Singapura. Jadi saya buatlah promosi yang dekat Mediacorp Suria pun saya terpaksa nyanyi solo. Jadi tapi saya usahakan sangat-sangat nak bawa Izzat masuk Singapura untuk nyanyi berduet dengan saya lagu tu. Pasal memang lagu tu lagu duet. Jadi
Yalah, harap-harapkan insyaAllah hujung tahun, mungkin towards the end of the year lah. Walaupun kita dah buat dah lama juga. Tak lama sangat lah. Tapi sebenarnya Berapa tahun? 4 bulan ada? 4 bulan lebih lah. 4 bulan lebih. Launch Tapi ya. kita harap benda ni dia boleh long term lah, insyaAllah. InsyaAllah. Sebab kita banyak kekangan sebelum ni. Kita pun sampai tak terfikir sebelum. Mula kita buat buat je lah rekod. Bila klik kita buat je lah. Tapi bila dah masuk, bila dah macam ni, bila dah sampai Promo, nak sampai promo baru nak fikir, ini promo buat Syawal lah. Okay, baru kita terfikir sekarang. Jadi sekarang kita harap agar diberi orang kata apa, ilham lah untuk kita nak kembangkan lagu ni. Sebab saya rasa tak terlambat lagi. Boleh lagi. Sebab lagu tu ikut-ikut mungkin dekat Singapura ramai dah tahu. Tapi kat sini ramai tak tahu lagi. Itulah kita podcast ni antara yang pertama Saya tengah cuba nak bawa lagu tu untuk masuk jadi OST ni. Lagu kita dah sesuai epic Betul. arrangement epic. Bunyi dia macam Dengar sekali Harun tadi macam relaxing, macam smooth je walaupun ada high points dia. Tapi emosi tu sampai. Dan lagu tu tak ada drum. Dia very orchestra punya kind of arrangement. Jadi memang untuk ada epic arrangement lah, kira macam OST punya track lah. Memang betul lah Pizat cakap tu. Jadi memang kita nak kembangkan lagu ni. First kembangkan lagunya, message-nya juga, ceritanya macam ni semua dengan benchmark untuk dua negara juga. Pasal belum ada lagi penyanyi Malaysia yang kolaborasi dengan penyanyi Singapura. Jadi sejarah duet macam gini lah. So kita set that benchmark lah. Macam itu. Sebab sebelum ni memang saya rasa tak ada. Belum ada lagi. Jadi sampai bila saya nak tunggu? Ini You guys pun belum lagi orang kata set up satu persembahan secara live. Saya pun tak pernah nyanyi lagu ni lah. Jadi macam mana saya tak tahu. Tadi pun Ezad pun nak orang kata ingat tak. Tapi sekejap lagi kita nak suruh dia orang nyanyi tanpa muzik lah dekat sini kan. Kita belanja sikit kan secara live. Tengok lirik lah sekejap lagi. Nak kena refresh balik penting kan. Chemistry orang kata penting. Bila orang kata bergabung dalam satu lagu ni. Macam Nana sendiri, susah tak nak orang kata nak range vokal ke macam mana? Saya boleh kalau kita kan cerita ni borak sini habis sini kan. Boleh tak kita cerita sini? Sebelum saya dapat lagu ni, sebenarnya saya dah dengar satu lagu ni nyanyian daripada seorang vokal. Vokal lelaki. Saya tak tahu vokal lelaki tu vokal lelaki siapa. Siapa tu? Tak tahu. Siapa? Ewal Hafiz. Ewal. Ewal Malaysia kan? Malaysia juga. Memang kenapa tak pilih Ewal? Saya buka cerita ni sebab boleh cerita lagi. Bukan decision saya. Adakah dia kena reject Ewal nyanyi pun okey. Saya dengar dah okey dah. Saya cakap ini dah okey dah ni. Ewal kot. Kenapa kan? Tapi saya tak tahu kenapa. Sebab saya sendiri nak juga Ezad kan. Dia nak kena dengan usia yang sama. Mungkin tapi sebab Ewal tu anak-anak ikan gitu. Ikan kamu dah belum. Tapi sebenarnya memang tak tahu kenapa lah. Saya sebenarnya memang tak tahu kenapa. Sebab pada saya macam saya katakan tadi, saya serahkan seluruh planningnya kepada Jebon. Mana Nana tak kisahlah kalau dengan Ewal pun. Saya cuma rajuk je. Itu lagu demo masa bagi kat Ezad tu dapat tu. Bukan demo, macam dah rekod dah. Itu pun saya tak tahu. Itu pun dia tak tahu. Sebab saya punya mungkin ini adalah pemilihan daripada producer. Rezeki Ezad. Sebenarnya saya rasa bukan Ewal nyanyi tak bagus apa. Mungkin saya rasa mungkin producer dia Jebon dia nak cuba, dia pandang dari sudut lain lah. Sisi lain. Mungkin dia kata macam saya cuma nak ketengahkan lagu dia dengan message-nya. Dengan bila saya sebab dia buat lirik kan. Adakah kalau ni soalan jahat adakah Ewal tidak popular Ezad? Bukan. Okay. Bukan mungkin. Okay, terus terang terus terang. Ewal memang ada vokal yang baik. Memang mantap lah suara dia. Tapi mungkin dari segi penjiwaan saya lebih suka Ezad punya penjiwaan lagu dia. Tak tahulah, ni sebagai penulis lirik lagu ni lah. Ewal memang ada suara yang mantap, bagus. Tapi mungkin kerana juga ada biasness sebab saya tahu, saya kenal Ezad Lazim. Saya kurang kenal dengan Ewal Hafiz. Tapi penjiwaan pada saya, maturity in the voice, in the suara dalam kematangan suara tu, saya lebih suka dengan Ezad. Jadi tapi saya tak buat pemilihan. Dia buat pemilihan producer. Ini saya rasa sebenarnya mungkin sebenarnya ada masalah dari segi ni kot.
Ada apa? Schedule maybe schedule ataupun kontrak lagu. mungkin Mungkin Ewa dah rekod lagu ni awal, tapi kan Ewa sekarang pun dah kita tahu dia bersama dengan kumpulan Crystal kan. Oh, is it? Kan Ewa kita tahu pun tak tahu. Sebenarnya lama tak jumpa dia. Kan Macam kita tak tahu, mungkin dia ada masalah dengan kontrak, mungkin juga kan. Lepas tu bila dia cakap lama Ewa tak boleh buat lah. Ya ada mungkin dia takut dengan record label, dengan kumpulan Crystal ke apa tak tahu. Jadi siapa yang free lah? Ni saya tak tahu, ni mungkin lah kan. Dan kebetulan saya sekarang bila saya dah tak terikat dengan mana label, sebab saya lebih selesa sekarang kalau buat projek tu by project sebab saya senang. Faham. Bila saya dekat dulu saya dah berapa tahun saya ikat dengan label, saya sign dengan daripada BMG, Mungkin sebab itulah ke MVM, lepas tu ke NAR sebelum tu kan. Jadi bila saya dah lama sangat dengan label, bila saya dah dapat habis kontrak tadi, saya rasa saya dah lebih daripada 20 tahun menyanyi kan, dah lebih 25 tahun menyanyi, takkan masih lagi nak mengharapkan label kan. Saya rasa saya dah boleh gerak sini, sebab tu saya selesa. Jadi mungkin sebab tu juga bila saya rasa saya dah okey, saya senang. Okey dah, jom Wadam tanya tak. Sebab tu bila lepas saya habis kontrak, pasal tak keluar macam-macam duet saya macam-macam saya buat. Tapi sekali Harung dengar tadi lagu Meski ni, memang sesuai lagu ni digabungkan dengan Ezad. Ezad pun ada aura dia sendiri kan. Betul, aura dan dia punya aura tu kan kuat. Memang pada saya bila saya dengar yang Ewal dengan Ezad, secara peribadi memang saya prefer Ezad punya aura dalam kematangan suara tu. Pada saya blend sampai blend dengan blend. sampai. Yes, Ewa betul. jangan dengar Jangan tengok bekas ni Ewa. tapi tak nafikan lah. Tak nafikan Ewa suara sedap. Nana pun tak bagi tahu tau. Kerana ni macam yelah, kalau ikut memang orang tak nak cerita, tapi saya kata baik kita cerita kan. Cerita lah, borak sini habis sini. Nama pun borak sini habis sini. Mungkin kita ada cerita. Boleh kita cerita macam mana terasanya lagu ni. Tapi yang saya nampak sebenarnya ini daripada pihak daripada pandangan saya. Yalah. Saya pun rasa mungkin schedule kontrak lah. Mungkin sebab tu. Saya tak tahulah. Sebab semua producer yang jalankan. Ataupun Iwa demand tinggi ke? Iwa minta lebih kan? Tapi saya nampak sebenarnya macam Nana, dia nak mempersembahkan karya dia. Jadi dia pun diserahkan pada kebetulan diberi peluang lah oleh producer Jebon untuk karya dia kali ni. Jadi bila dah diberi pula peluang untuk berduet dengan artis Malaysia, dapat cari pula macam saya pula untuk bersama bergabung. Jadi kat situ mungkin nampak Nana mungkin Nana happy lah. Happy sangat. Rezeki saya cakap. Rezeki timing kan. Memang saya tak letak apa-apa orang kata apa-apa objektif pun. Saya tak cakap dengan producer yang saya nak penyanyi macam ni kaliber lah. Apalah, saya tak cakap dengan producer macam tu. Saya cakap saya cuma harap lagu ni dapat sampai dekat orang. Pasal just sampai aja. Message tu penting. Saya pun tu terang, saya cakap saya tak ada pun nak cakap lagu ni pasal duit ke sediman dengan producer ke apa, tak ada. Saya senang cerita, saya dengar mula-mula, okey, macam mana kira? Alah. Okey, jalannya. Jalan je. Sebab saya rasa bila pada saya tak buat apa-apa ini, mungkin ada satu benda yang saya rasa rezeki yang betul. Kita tak nampak rezeki dia kat mana kan. Tapi sebenarnya dapat gabung untuk penyanyi Singapura, saya rasa ini peluang yang perlu saya ambil. Daripada tak ada, baik ada kan. Jadi kepada you guys yang nak dengar sekarang ni, mungkin ada dekat YouTube dah video lirik kan. So Spotify ada? Spotify pun ada. Spotify dah ada, semua Apple Music YouTube ada, semua ada. semua platform ada. Cuma TikTok je belum. Kita nak buat TikTok lagu ni. Kena buat lah. Nanti orang curi. Nanti ada je lah orang curi dia screen ni kan record screen kan letak kat TikTok zaman sekarang kan. Jadi mungkin ada perancangan untuk buat video music kan. Sekarang kan dah bertemu kan. Apa lagi record lah, orang kata betul-betul video music yang betul yang sekarang ni kita boleh tengok lirik kan. Lirik kan. Boleh dibikin kan, boleh dibincang kan, boleh okey je. InsyaAllah mana tahu producer scene dekat hospital ke. Mana tahu producer je pun ada bajet lagi kan. Betul lah. Saya kalau ada alhamdulillah. Sebab saya rasa mungkin dia dah sebelum ni dah banyak kali. Sebenarnya ikut lagu ni bila? Kita record lagu ni betul-betul sebenarnya 2020 sebelum lagu Kemesraan. Sebelum lagu Kemesraan tu saya release, memang dah siap dah lagu ni, tapi secara solo. Secara solo.
daripada situ lepas tu Jebon cakap jangan nanti dulu lah aku nak plan benda nak kasih besar lagi lah lagu ni. Buat lagu single dulu dan saya keluarkan Kemesraan dululah. Kemesraan tu sebenarnya fluke tau. Kira macam jam. Okay kita pantai. Lepas tu kita rearrange. Macam itu tau. Jadi keluar lagu Kemesraan dulu. Tapi meski dah ditulis sebelum tu dah disiap secara solo. Jadi itu kira basically untuk meski sampai ke tahap ni makan dalam setahun lah. Daripada mula sampai jadi sekarang setahun lagu tu disiapkan. Jadi macam mana respon ataupun komen-komen daripada pendengar setakat ini? Lagu Meski alhamdulillah dekat Singapura memang diterima dengan baik lah. Sebab antara Meski dengan Kemesraan, Meski punya view lagi tinggi jauh beza. Untuk penyanyi Singapura seperti saya lah kan, untuk dapat hit 100k tu kira memang susah kalau Singapura kan. Tapi kita dapat hit that in 3 weeks kan, in 3 weeks. So macam untuk penyanyi Singapura seperti saya yang kira tak visible sangat dekat online. Sebab saya kan kira orang lama lah. Betul. Untuk orang macam saya pun sama. Bila dah orang lama macam kita orang ni kalau keluar, kadang kita nak dapat viewers tu tinggi tu macam susah. Bukan tak ada orang dengar kita, orang dengar, tapi mungkin yang dengar kita ni orang yang kenal kita ataupun yang minat kita kan. Tapi untuk nak dapat yang viewers yang budak-budak baru sekarang yang tengok berkali-kali tu mungkin kita tak dapat. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah dengan untuk Meski dapat hit lah 100k tu dalam more dah sekarang more dah 100k lah. Tapi Kemesraan the highest I get was 34k. Itu pun kira tinggi tau untuk penyanyi Singapura. Okay lah not bad. So lagu and radio main lagu tu. Cuma dia tak boleh masuk carta sebab Singapore Malaysia. So carta is local. AJL lah ni. AJL kadang-kadang benda ni yang akan jadi isu. Contoh lagu ni kan. Contoh lagu ni hit. Tapi kalau misal contoh ni dapat masuk AJL, dia akan jadi isu lah. Betul. Pada komposer Singapura kan. Jadi kalau kita ni bukan AJL material lah. Maksudnya ni bukan lagu pertandingan lah. Boleh lagu ni sesuai, boleh masuk sana. Tapi itulah macam mana kita nak pecahkan benda tu. Sebenarnya susah juga saya akui. Tapi tak apalah, kita take as a challenge. Mungkin saya pun tempat tak, lain kot. Pada saya pun cakap dengan Jipon tau, kalau misalnya betul nak jadikan macam besar lagi, saya tak kisah kalau Izzat nyanyi dengan penyanyi wanita Malaysia lagu ni. Sebab lirik tetap saya yang tulis. Kan? So saya macam tak boleh juga. Oh ya, tak boleh. Dia kena 100% pencipta. Mana boleh curang dalam lagu? Tak boleh. Dia kena semua lagu orang kita kan. Oh gitu. Okay. Jadi tapi kalau bila nak pergikan jauh, nak besarkan tempat lain, mungkin penerbit yang dengar lagu ni nak masukkan lagu ni sebagai OST ke lagu tema dalam drama, baiklah. Mana tahu kan. Saya duduk ni masa saya tengah duduk sibuk berlakon tu kan, duduk bagi lagu drama. Lagu ni dia macam dramatik. Sedap. Cuma dia kata tak ada cerita yang sesuai. Tragis lah kan. Kalau orang faham betul-betul kan. Tapi bahasa Lanang boleh tahan juga. Dia adalah sastrawati. Saya untuk orang yang sastrawan yang usia macam saya ni, dia memang suka lirik macam ni lah. Yang jenis buat orang berfikir. Yang bikin orang berfikir. Yes, betul. Macam sebelum ni saya buat dengan Zamani lagu 5 Aksara. Dengan 5 Aksara, wow, apa ni, macam budak-budak baru dia macam alamak tak faham apa benda ni. Dia dah nak fikir. Tapi orang macam kita orang ni, kita sukalah sebab kita suka simbolik, pemahaman dia tinggi, lepas tu ke arah yang puitis, betul positif lah, yang lebih positif kita suka. Tapi tak apalah. Mungkin tak semua suka, tapi ada orang yang suka. Kita tak tahu orang yang suka ni sebenarnya yang mungkin akan membuat benda ni yang jadi lebih betul. Besar sebenarnya. Saya dengar mula-mula pun macam apa renjana lah. Apa ni tahan tinggi ni kan. Oh my god, bahasa sastrawan ni. Lepas ni kira boleh lah kalau ada lagu suruh Nana buat dia. Macam Nana kan, selain Izzat kan, siapa lagi yang Nana nak usah untuk orang kata berkolaborasi dengan penyanyi Malaysia ni? Kalau saya memang kalau boleh saya nak buat dengan Kakak Azraf, bangsa Kenapa Kakak Azraf? Kakak Azraf ala macam rap sikit ni, macam lagu-lagu rancak kan dia. Rap. Saya suka pasal macam tadi lah, lirik-lirik yang buat orang fikir. Cerita tu macam lagu gila tu. Kan? Dahsyat tu lagu tu.
tak tahulah, mungkin macam you cakap lah, umur. Faktor umur. Okey lah, Why not? kakak Sivik dia katakan Kazam. Kalau dia kata dia apa? Siapa lah? Lagi siapa Siapa tu? lagi, Zizi Kirana pun Zizi saya. Kirana. Oh, dia Saya pun minat juga Zizi Kirana. nak featuring lagu rap ni. Oh, mana nak segi rap ni? Rap ni. Sebab Adik ipar saya okey. Bunga. Kan bunga. Ah. Bunga Sebab- naik sekarang. Yelah, Naik akhir BBN juga naik lah sekarang. so, mana tahu kan boleh combine. Okay, macam dulu saya ni idea lah Kalau orang nak ambil tak apalah saya halalkan. Tapi idea macam Limp Bizkit punya style. Wow. Ada music metal tapi Metal. wanita. Oh, aduh. Saya suka benda tu. Saya ni memang Dia nyanyi growling rebel, punya. rebel. Saya pun Dia- suka. So kalau why not macam versi wanita, tapi mesti ada yang akan kecam jugalah kan, sebab wanita kan. Tapi it's a sense of macam metal, female metal dengan core metal. Core metal is the rap metal, rap core. So kalau buat female version, berani tak? Siapa nak? Saya nak buat so. Tapi metal lah macam growling punya. Tiba-tiba malam ni idea. Ezzat dah ada idea dah. Saya memang saya suka. Saya teringin buat lagu Female style. version lah. Saya teringin buat lagu konsep macam Rage Against the Machine tu kan. Yes, best. Konsep tu. Tapi itulah sebab saya tak pandai rap. Dia So, Rage Against dia satu band. Dia main rock. Tapi Dia metalcore lah. Tapi metalcore. Tapi dia nyanyi dia rap style kan. Yes. Kita sini tak ada kan. Saya nak betul saya tak ada Kalau tau. buat Benda ni tu lah. tak ada. So kalau buat female version, macam mana? Apa nasi bagi idea kat daripada person yang ada sekarang kat ni. Sebab Suruh dia je macam Bang cakap- Face buat. Saya pernah bertemu dengan Bang Fiz juga. Saya pernah cakap benda ni tahun 2000. Ya 2014 kot yang diorang bikin muzik kat Extravaganza kat Singapore. Kalau tak silap. okay. Saya involve lah. Saya Singapore punya artis lah kira yang perform lah. So berbual dengan Bang Fiz pasal ni juga. Tak tahu diorang ingat ke tidak. Apa nanti kita buat. Kita Itulah, try nak rap lah tak buat. pandai ni. Sebab sekarang I think at our stage, saya rasa it's not about whether orang accept ke tidak. Tak. Kita nak. It's about kita dah buat ke tidak. Experimental kita dah lah. eksperimen ke belum. Pasal as I said lah faktor umur kan. Kita nak Dan kita dah present. capai. Kita nak cuba sesuatu yang orang lain belum buat. Ya, ya. So benda ni actually ada kat Singapore, ada underground dah buat. Especially perempuan kita ada full metal female band. Tapi tak pergi mainstream, underground. So saya nak buat sesuatu yang boleh pergi mainstream. Saya nak lah, walaupun saya wanita kan, saya nak nyanyi growling. Orang boleh accept growling tau macam gitu. Saya nak sebab Kromok lah. Alah, kita tapi orang kenal wanita. kromok je. Itu sah. Tapi bukan tak ada, wanita ada. Cuma mungkin penerimaan viewers mungkin kurang lah, ataupun Tapi kalau saya suka tak boleh lah. nyanyi lagu Tak boleh. Nanti terkeluar segala kahak. Saya Apa dia Zat? tapi saya memang Zat, suka Zat. lah tu. Saya Memang pun suka. Rage Against the Machine tu memang baik lah. Balik-balik rumah, Ziana pun tak kenal kan. Apa suara kau ni? Ya, sesuatu yang baru untuk kita eksperimen, explore lah kita. Bukan nak popular ke apa, tak lah. Saja seronok nak buat kan. Macam Ziana pula. Kan tadi. Okey, macam Nana kan. Ya. Macam Nana, siapa sebenarnya idola ataupun penyanyi yang menjadi inspirasi Nana? Sejak Okey. dulu. Kalau penyanyi, Kalau Malaysia siapa? kalau Malaysia saya suka ya Allah. Siapa tu ya Allah? Yang mana? Siapa ya? Otai ke? Sheila Majid? Otai. Siapa? Allahu Bukan Akbar. Hetty Koh Zaina Zain. Ya Oh, Allah Zaina Akbar. Zain. Dia baru bikin konsert kemarin dekat Singapore. Bukan Serius? konsert dah, persembahan. Kemarin? Kemarin Wow. buat persembahan nanti meet and greet Hebat. Apa kat Bugis apa? dekat Allah apa nama tempat Bugis tu. Club pun tak tahu. Oh, Bukan dia Hebat, Golden Landmark Zat. dekat Oh, Landmark okay. Hotel. Oh. So Ziana is salah satu vokalis yang saya respect lah. Vokalis, penyanyi. bukan Dia Ziana memang isteri nyanyi saya. maintain, teknik dia bagus macam itu. Tapi kalau penghibur lah Dan isteri saya nama Ziana. Penghibur. kalau penghibur Tersedak saya Ziana kat rumah. kalau penghibur saya lebih kepada barat, Gwen Stefani. Wow. Saya memang suka dengan energi dia. Energi persembahan dia, style dia, atau memang saya suka. Tu saya banyak ambil inspirasi persembahan daripada Gwen Stefani. Tapi bukan Billie Eilish yang nak datang Malaysia tu. Billie Eilish tu kira pada saya is the toned down version of Gwen Stefani. Try nyanyi sikit lagu Billie Eilish nak dengar. Lagu Lagu dia macam berbisik. lagu Billie Eilish kalau nak copy, okay, saya ni- copy lah. Kopi dan gaya Nana. Gaya Nana lain. Try lah sikit.
boleh tengok lirik tak? Pasal Boleh tengok. lagu Billie Eilish yang saya selalu nyanyi lah. Bukan selalu nyanyi lah. Dia ni memang multitasking. Kejap Tapi tapi saya suara dia kan. Dia selalu buat persembahan. Oh. Nampak dia selalu Yelah, selalu lagu baru Dia kan. biasanya penyanyi apa orang kata penyanyi kelab ya. kelab dengan launch dia ni. Nak kita memang dia nak kena ada top 40 lah. nak kena ada top 40. Dia sebab permintaan kan. Ya. Tiba-tiba Kalau Linkin tanya Park saya satu. lagu Billie Eilish Kalau Ezad Kalau lagu Linkin Park Billie- satu macam mana? bolehlah keluar sikit je kan. Sekejap, tak dapat network pula. Kejap roaming immobile. Okay, lagu yang selalu kita bawa lagu I Don't Wanna Be You Anymore. Tapi tu lagu lembek lah kan. So dia punya feel pun tak boleh tukar banyak macam. Okay sikit. Don't be afraid what all to say. Dia nak pergi ke jazz way. Dia macam sway gitu. So Billie Eilish saya lebih suka Gwen Stefani which a lot of attitude dengan a lot of conviction dengan dalam nyanyian dia tu. Okay, kita nak pergi ke tajuk lain ni sebab kita 12 minit lagi ni. Okay. Sini 1 jam setengah, situ 12 minit. Oh. Okay, ini secara ringkas lah sebab dunia seni baru saja kehilangan seorang penyanyi yang kita hormati, yang disegani, yang cukup berbakat besar. Dia pelakon, dia pemain pelakon kan. Mungkin Ezad dan juga Nana ada kenangan bersama dengan Allahyarhamah Adi Bahno. Mungkin Nana sendiri pernah jumpa tak? Saya pernah saya tak pernah jumpa arwah Kadip, tapi saya pernah saya pernah berkolaborasi dengan bukan buat persembahan lah, persembahan dengan satu pentas dengan bukan dengan dia, kira orang yang pernah bekerja dengan dia. And saya pernah masa saya tengok GV yang tahun The Last GV yang dia masuk tu, dia memasukkan elemen yang amat dekat dengan jiwa Nana, DK Barat. So DK Barat kat Singapura ni Nana memang very aktif. Daripada umur 16 tahun sampai sekarang. Jadi bila dia masukkan elemen DK Barat tu dalam GV tu, memang saya macam bestnya. You know, macam inspired dengan dia. So saya berbual dengan dia lah, berbual dengan orang yang pernah bekerja dengan dia, and saya tahu level komitmen dia macam mana, level talent dia macam mana, dan saya betul-betul nak jumpa dengan dia. Lepas dia datang kat Singapura tu, saya tak dapat berjumpa dengan dia. Tapi teman-teman ada yang dapat lah, and I know that she was very friendly. You know, saya rasa macam terkilan lah tak dapat jumpa dia. Terkilan. Kehilangan yang amat besar saya rasa dalam industri Malaysia ni. Betul. Macam Ezad sendiri ada tak pernah? Saya kalau nak katakan saya rapat sangat dengan Kak Dik, memang tak rapat lah. Tapi saya kenal dia. Saya Pernah satu pentas? Pernah satu pentas dengan dia. Pernah juga ada buat program TV dengan dia. Banyak kali jugalah sering bertemu dengan dia. Nampak memang seorang yang sangat positif. Dan dari segi kesungguhan dia dalam kerjaya dia pun, dia memang seorang yang betul talented. Dari segi dia masuk GV, saya nampak dia seorang yang betul-betul yelah, dia nak bereksperimen dengan apa persembahan dia. Kan dia orang yang nampak dia betul-betul dengan dari segi bila kita tengok contoh macam rakan-rakan dia post tentang bila kehilangan dia kan, macam mana komitmen committednya dulu dalam kerjaya dia. Nampak dia seorang yang betul-betul berbakat dalam bidang ni. Saya yelah, katakan saya rapat sangat, saya taklah begitu rapat sangat, tapi saya kenal saya rakan artis. Tapi antara satu, kita kehilangan satu orang kata apa, bakat yang besar lah. Dia sebab dia memang terkenal. Kalau kita tengok dulu iklan-iklan di billboard semua kan. Iklan raya pun ada dekat Malaysia, Kecil, iklan raya, boleh kata semua masih ada kat dia. Walaupun dia macam tu, tapi dia sebenarnya banyak buat iklan. Dia jadi duta untuk produk ni dia. Dia memang nama yang besar lah dalam. Dia punya level of commitment tu lah. Dan Sebagai saya pun tak sangka, sebab kalau ikutkan bila nak ceritakan tentang rakan-rakan yang pergi. Siapa yang paling rapat yang dah pergi 2-3 kan mencak dalam GV kita tengok, kita ambil dalam GV kan, GV. yang kita kehilangan Arwah Jimmy kan? Arwah Abang Jimmy. Batu Maya. Betul. Yang paling saya rapat yang ni Siti ni Sarah. betul lah. Siti Sarah. Tapi yang betul saya rapat ni lah arwah Abang Nasir lah. Abang Nasir Wahab. Oh ya. Sebab saya sama GV dengan dia.
Yes. Saya sama GV2 dengan dia. GV2. Musim kedua, Musim kedua sama dengan dia. Memang rapat dengan dia. Saya pernah jumpa juga arwah Abang Nasir. Buat satu show Hari Raya kat Singapura dengan dia. Memang baiklah orang dia. Baik sangat. Tapi macam tu lah kita tengok macam lagu Meski macam tu lah. Perasaan kita bila kita dah tak ada nanti contoh macam kami ni sebagai insan seni, kami tahu kita juga kan nanti pun sama juga kita buat tak ada kan kita macam mana orang akan bercerita kita tentang macam mana. Jadi kita semua akan menjadi satu kenangan buat semua yang mana mungkin minat kita, yang mengenali kita. Pastinya kita akan juga ke negara abadi. Itulah sebenarnya. Okay. This is how we do this.